Okay, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kita masuk kepada bab 7 matematik tambahan tingkatan 5, iaitu pengatur caraan linear. Okey, dalam pengatur caraan linear kita akan ikut langkah-langkah. Okey, satu model pengatur caraan linear boleh dibentuk mengikut langkah-langkah berikut. Okey, pertama, kenal pasti pemboleh ubah keputusan, iaitu di mana ada penerangan dia, kita akan wakilkan dengan huruf X dan Y. Lepas tu kita kenal pasti fungsi objektif. Fungsi objektif tu bermaksud apa yang dimaksimumkan dan apa yang diminimumkan. Okey, yang terakhir kita kenal pasti kekangan, di mana dari bentuk ayat kita tukar jadi kekangan. Kekangan ni dia ada simbol sama dengan kurang atau sama, lebih dan atau lebih atau sama dengan. Okey, kekangan ni mesti dia melibatkan pemboleh ubah. Jadi kita tengok dia ada cara kaedah graf, kaedah simplex, kaedah M, kaedah dua fasa. Okey. Tapi dalam tajuk ni kita akan belajar menggunakan kaedah graf. Okey. So kita proceed kepada seterusnya. Bagaimana kita membentuk model matematik bagi satu situasi berdasarkan kekangan diberi dan mewakilkan model tersebut secara grafik. Okey, contoh kan. Dulu pernah belajar kurang daripada, lebih atau sama dengan kan. Okey, sekarang kita tengok rajah 7.1. Okey. Y kurang daripada 4. Paksi Y mana? Paksi Y yang ni. Nampak? Yang ni paksi Y. Okey, bila kata Y kurang daripada 4, bermaksud dekat paksi Y ni nilai 4 kat sini. Okey, bila kurang sahaja, garisan dia putus-putus, nampak? Garisan dia putus-putus. Dan apa kawasan yang mewakili Y kurang daripada 4? Kawasan yang mewakili Y kurang daripada 4 adalah semua di bawah ini, nampak? Okey. So kita tengok situasi kedua, rajah 7.2. Okey. X lebih besar atau sama dengan 2. So kita tengok paksi X. Mana paksi X? Yang ni paksi X. Mana nombor 2? Sini nombor 2. So, lebih besar daripada 2. Kawasan dia mesti lebih besar daripada 2 belah sini macam ni. Nampak? So, lebih besar atau sama ni simbol dia, garisan dia garis lurus. Bermaksud termasuk 2. Okey? Okey, di sini yang ni kita tengok. Kalau ada lebih besar atau sama atau kurang atau sama, yang ni bermaksud dia garis padu. Garis padu bermaksud solid line. Solid line garis terus je. Tak ada putus-putus. Lepas ni terus je, okey? Kalau dia kurang atau lebih besar, maksudnya dia tak termasuk nombor tu, maka garis sempang. Garis sempang, garis putus-putus macam gitu. Okey. Macam tu yang kita gunakan. Okey, sekarang kita tengok contoh 1. Okey, tuliskan satu model matematik bagi setiap situasi yang berikut. Bermaksud dari bentuk ayat, awak kena tukar menjadi bentuk ayat matematik. Itu kita namakan model matematik, ayat matematik sebenarnya. Perimeter sebuah bingkai gambar yang berbentuk segi 4 tepat. Okey. Ni gambar segi 4 tepat. So, kita anggap dia punya panjang Y, dia punya lebar X. Nampak? Sebab segi 4 tepat dia tak sama kan? Okey, satu X, satu Y. Mestilah tidak melebihi 180. So, nak buat ayat matematik dia apa? Perimeter hasil tambah semua kan? So, sini Y, ini adalah Y. Belah sini pun adalah X. Jadi, X tambah Y tambah Y sama dengan 180. So, 2X tambah 2Y, perimeter dia sama dengan kan, tapi dia kata, tengok ayat dia, tidak lebih daripada. Bila tidak lebih daripada bermaksud kurang daripada 180. Okey, inilah dia punya ayat model matematik. Okey, B. Seorang penjaja menjual sayur bayam dan sawi. Okey, kita tengok. Bayam, sawi. Tulis. Harga jualan bagi 1 kilo bayam adalah
RM3.50. Harga jual bagi 1 kilo sawi adalah RM4.50. Keluarkan sampai berjadi macam ni. Okey, jumlah jualan yang diperoleh penjaja itu adalah sekurang-kurangnya 350 sehari. Bermaksud hasil tambah ni adalah 350 sehari. Nampak? Okey, so sekarang berapa hasil jualan bayam? 1 kilo RM3.50. Kita tak tahu berapa kilo. Jadi RM3.50 X tambah sawi RM4.50 Y. Okey, dia kata sekurang-kurangnya, maksudnya paling kurang 350. Jadi lebih atau sama dengan 350. Okey, cikgu tulis betul-betul balik. 3.50x tambah 4.50y lebih atau sama dengan 350. Okey, ni adalah model matematik. Okey. Baca ayat dan tukar dalam bentuk model matematik. Kita tak panggil dah ayat matematik. Okey, kita sambung contoh 2. Wakilkan setiap kertasamaan berikut secara grafik. Bila secara grafik bermaksud kita kena lukis graf. Okey, bila lukis graf, awak tengok persamaan dekat A tu. X tolak 2Y lebih besar atau sama dengan negatif 4. Kita mesti buat dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So, kita ubah dulu. Negatif 2Y lebih besar daripada negatif 4. X bawa ke sini jadi tolak X. Nampak? Okey, so kita akan dapat 2Y lebih besar jadi kurang atau sama dengan 4 tambah X. Kita dah tukar simbol jadi kita dah tukar simbol negatif positif. Jadi simbol ni pun berubah. Jadi okey, dari sini kita tengok 1X 1Y. So kat sini dia adalah graf garis lurus. Bila graf garis lurus, okey, kita buat je. 2Y sama dengan 4 tambah X. Kita anggap X sama dengan 0. So 2Y sama dengan 4 tambah 0. 2Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 bahagi 2. Y sama dengan 2. So Y kita akan dapat 2. Koordinat kat sini adalah 0, 2. Koordinat pertama. Kita perlu satu lagi koordinat. So satu lagi koordinat kita anggap Y sama dengan 0. So persamaan yang sama. 2Y sama dengan 4 tambah X. 2 darab 0 sama dengan 4 tambah X. Okey, di mana 2 darab 0 kosongkan sama dengan 4 tambah X. X sama dengan negatif 4. So koordinat kat sini adalah negatif 4. Jadi koordinat yang kedua adalah negatif 4, 0. Okey. So sekarang kita lukis graf dia. Graf mesti ada paksi. Paksi Y. Okey, paksi Y. Oops. Paksi Y dan paksi X. Nampak? Okey, so labelkan dia. Sini paksi X dan sini adalah paksi Y. Kita letak dia punya nilai dia. Saya buat satu-satulah skala dia. 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey. So, hopefully plot graph tak ada masalah untuk semua orang. Okey, untuk paksi Y 1, 2, 3. So kita plotkan titik yang kita dapat. Yang pertama 0, 2. So 0, 2 terletak pada 0 sini, 2 sini. Sini. Ni titik 0, 2. Okey, titik yang kedua adalah negatif 4, 0. Negatif 4, 0 adalah di sini. So ambil pembaris, gariskan awak punya graf. Okey. Nampak? Okey, kalau boleh luruslah. Tu saya buat tak lurus tu. Okey. So guna pembaris dan luruslah garisan ni. Garisan ni kena lurus. Garisan ni kena lurus guna pembaris. Okey. So sekarang
Kita tengok dia punya ketersamaan. Ambil yang ni, 2y kurang daripada 4 tambah x. So kita tengok y kurang daripada. Bila y kurang daripada, ruangan dia adalah berada di mana? Ruangan dia adalah berada di bawah graf ni. Lorek ke lah? Nampak? Ni kalau ni awak sepatutnya awak sambungkan lagi awak punya graf ni. Penuhkan. Okey, penuhkan. Okey, ruangan dia boleh lorek di bawah sini. Nampak? Okey. Selesai. Kita pergi ke B. Okey, untuk B. Okey, persamaan dia 5y tolak 5x kurang daripada 25. Okey, ingat balik saya cakap y sama dengan mx tambah c. So, y kat depan. 5y kurang daripada 25 tambah 5x. Boleh permudah tak? Boleh kan? Y kurang daripada, bagi semua dengan 5 kan? 5 tambah x. So, buat kotak. Ini wajib buat. 1x dan 1y. So, kita ambil nilai satu-satu. Y sama dengan 5 tambah x. Okey. Apa perlu kita buat? X kosong, y kosong kan? So, untuk pertama, y sama dengan 5 tambah kosong. Kalau x kosong, jadi y sama dengan 5. Nampak? So, kat sini 5. Okey. Solution yang kedua. Y sama dengan 5 tambah x. Apa jadi bila y adalah kosong? Kosong sama dengan 5 tambah x. X sama dengan negatif 5. So, kat sini negatif 5. Okay, jadi koordinat dia adalah, so kita terus koordinat dia 0, 5. Satu lagi negatif 5, 0. So, kita buat paksi x dan y. Negatif 5 tu jadi kat sini lah. Okay, sini paksi y dan sini paksi x. Okay, labelkan paksi x dan paksi y. 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. So, kat atas ni 1, 2, 3, 4, 5. Kat bawah ni negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kemudian awak boleh plotkan 05. Yang ni 05. Kat mana 05? 05 kat sini. Nampak? Okay, next one. Negatif 50. Negatif 50. Negatif 5 kat paksi x dan 0 kat paksi y. So, dapat ni kita buat satu garis lurus. Sambung dua titik ini. Nampak? Okey, nampak? Okey, so kita tengok disebabkan dia ketaksamaan dia tak ada dia kurang sahaja kan. Bila kurang saja dia bukan solid line. Bukan solid line, kita putuskan dia. Macam gitu. Okey, so kawasan yang mewakili dia adalah, dia kata kurang kan, y kurang daripada. So, bahagian bawah y. Nampak? Semua ni bahagian di bawah y. Okey, selesai. Okey, kita terus kepada seterusnya. Okey. Contoh 3. Encik Andy bercadang untuk membina dua jenis rumah, iaitu A dan B di atas sebidang tanah yang berkeluasan 10,000 meter persegi. Setelah melakukan tinjauan, beliau mendapati bahawa rumah jenis A memerlukan, okey, itu maklumat dia nak bina dia nak bina dua jenis rumah A dan B. So, letak A, B di atas sebidang tanah, keluasan dia 10,000. Tulis. Okey, A memerlukan tanah seluas 100 meter persegi. Rumah jenis B memerlukan tanah seluas 75 meter persegi. Encik Andy memperuntukkan tanah yang terhad. Mempunyai peruntukan tanah yang terhad. Maka rumah yang boleh dibina adalah sekurang-kurangnya 200 buah sahaja. So,
kita kena wakilkan. Okey, dia kata kenal pasti kekangan yang wujud dalam masalah ini. So kita wakilkan X ni, A ni sebagai X, B ni sebagai Y. Okey. Okey, dia bagi tahu luas tanah semua sekali adalah 10,000. Okey, rumah yang boleh dibina adalah 200. Nampak ni? Ni yang pertama, yang kedua yang ni. Okey, so kekangan pertama. Kekangan 1. Okey, kekangan 1. Kekangan 1, luas tanah yang dimiliki oleh Encik Andy ialah 10,000. So tulislah luas tanah yang dimiliki, ni untuk A, Encik Andy ialah 10,000. Okey, kekangan kedua. Kekangan kedua apa dia? Rumah yang boleh dibina sekurang-kurangnya, nampak tu? Berapa? 200 buah. Okey, selesai. Okey, B. A kita dah selesai. Okey, sekarang kita pergi ke B. B. Tulis model matematik yang berkaitan. So, model matematik yang berkaitan. Okey, B. Model. Okey. Model matematik, salah eja. Okey. Okey, untuk kekangan 1. Okey, apa model matematik dia? Luas tanah. Jadi nak bina rumah A 100 meter kuasa 2 kan? Jadi berapa banyak rumah A kita tak tahu. So 100 X tambah 75Y kurang atau sama dengan 10,000. Nampak? Okey, kekangan kedua. Okey, rumah yang boleh dibina sekurang-kurangnya 200 buah. Bermaksud rumah X tambah rumah Y mesti lebih atau sama dengan 200. Nampak? Okey, sekarang kita tengok last kali. Lukis gambaran grafik bagi setiap model matematik yang diperoleh. Okey, so okey, nak lukis model matematik, nak lukis gambaran grafik, kena lukis graf lah kan. Okey, kita tengok kekangan 1 dulu. 100X tambah 75Y kurang daripada 10,000. Jadi macam ni yang saya cakap tadi, Y kat depan. 75Y kurang daripada 10,000 tolak 100X. Nampak? Boleh permudah tak? Kalau boleh, permudahkan. Okey, permudahkan, kita bahagi dengan okey, so bahagi dengan 5 dapat 15Y kurang daripada 10,000 bagi 5 dapat 2,000 tolak 100 bagi 5 kita dapat 20. Boleh permudah lagi tak? Boleh. Bahagi dengan 5, betul? 15 bahagi 5 dapat 3Y kurang daripada 2,000 bagi 5 400 tolak 20 bagi 5 dapat 4X. Nampak? Okay, so dah dapat bentuk macam ni. Permudah, senang supaya kita tak confuse nak kira. So X, Y. Apa ya, kalau garis lurus kita anggap je X kosong, Y kosong macam ni. So untuk situasi pertama, kalau X kosong,
3Y sama dengan 400 tolak 4 darab kosong ni. X kosong. So, Y sama dengan 400. Y sama dengan 400 bahagi 3. So, dapat 133 1/3 ataupun 0.33 lah. Okey. Okey. Satu lagi keadaan. Ni 133 1/3. Okey, kita tengok senang ke susah nak buat ni. Ataupun okey, kita buat yang kedua pula. 3Y sama dengan 400 tolak 4X apabila Y kosong. So, 3 kosong sama dengan 400 tolak 4X. Kosong sama dengan 400 tolak 4X. 4X sama dengan 400. X sama dengan 100. So, kat sini 100. Okay, nampak? Okay. Kat sini kalau rasa macam susah sikit, kita boleh tukarkan jadi nombor lain. Okay. Okay, boleh juga kita buat. Okay, 3Y sama dengan 400 tolak 4X. Kita anggap Y tu adalah 100. Sama dengan 400 tolak 4X. So, 300 tolak 400 sama dengan 4X. Negatif lah. So, negatif 100 sama dengan negatif 4X. X sama dengan 25. Jadi, koordinat dia boleh jadi 25 100. Senang sikit daripada ini. Okay? Okay, nampak? Boleh je mana-mana. So, yang ni koordinat ni boleh jadi X dia 100. Y dia adalah 0. Okay. So, yang ni susah kita nak plot graf. So, untuk plot graf, kita buat faksi apa dulu? Faksi X dan Y. Faksi Y dan faksi X. Okey, kalau boleh betul-betul lah. Okey, so dia punya skala dia kita buat. Okey. X dan Y. So 25 100. So kita boleh buat 50 100. Negatif 50, negatif 100. 50 100, negatif 50, negatif 100. Okey, so kita plotkan. Okey. 100 kosong. 100 kosong adalah di sini. Nampak? Okey, yang kedua 25 100. 25 separuh daripada 50. 25 untuk X, 100 untuk Y. Jadi kat sini. Nampak? So, kita boleh buat satu garis lurus. Tak sama. Okey, tu garis lurus dia. Okey, garis lurus tu kita namakan. Yang ini adalah 3Y kurang atas 3Y sama dengan sama dengan 400 tolak 4X ataupun boleh juga buat yang asal itu kan, tak kisah, tu depends on kita. Okey. Jadi ni dia punya graf untuk model yang ini, nampak? So, bila dia kata kurang daripada, bermaksud dia punya rajah tu dia lorek ke mana? Ke bawah. Semua di bawah ini. Nampak? Okey, faham? Yang ni untuk kekangan 1. Kita pergi kepada kekangan 2. Okey, untuk kekangan 2, dia punya persamaan model matematik dia X tambah Y lebih besar atau sama dengan 200. Yang ni simple je. So, kat sini terus buat X, Y. Okey. Boleh tukar terus.
Y lebih besar daripada 200 tolak X. So kalau X kosong, Y sama dengan 200 tolak kosong, Y sama dengan 200. Nampak? So koordinat kat sini kosong, 200. Okey, satu lagi. Y sama dengan 200 tolak X. Kalau Y kosong, okey, X adalah 200 juga. Nampak? So satu lagi koordinat adalah 200, kosong. So kita plot graf. Okey, paksi dulu. Okey, dia punya skala 100, kecil sangat. 50, 100, 150, 200 untuk X. Untuk Y 50, 100, 150, 200. Okey, so plotkan. 0, 200, 0, 200 di sini. 200 kosong di sini. Nampak? So, ambil pembaris, gariskan kawasan dia. Guna pembaris Okey, so dia punya garisan itu adalah macam tu. So, tulis dia punya nama graf dia. X tambah Y sama dengan 200. Okey, bila dia kata Y lebih besar, nampak? Y lebih besar ni bermaksud dia bahagian, yes, baru kita jumpa bahagian atas. So dia ada bahagian atas graf, nampak? Okey, selesai. Okey, boleh faham? Okey, next. Okey, untuk kali ni kita akan belajar satu nama, iaitu kita panggil fungsi objektif. Fungsi objektif ni terjadi apabila kita nak cari nilai minimum atau nilai maksimum sesuatu dalam graf kita. Contoh, dia nak cari nilai minimum bagi kos satu benda. So kita perlu ungkapkan ungkapan linear dalam bentuk fungsi objektif, iaitu kita tulis sebagai K sama dengan AX tambah BX. Okey, BX pula. AX tambah BY. Okey. So benda ni awak kena ingat. So kita tengok. Raja di sebelah, tengok contoh ni lah. Raja di sebelah menunjukkan rantai berlorek yang memenuhi beberapa kekangan dalam satu situasi. Okey, yang ni dia dah letak garisan graf tu. Maksudnya dia dah ada 3 kekangan. Nampak? 3 kekangan dia buat garisan ni. Okey. Menggunakan satu nilai K yang sesuai, lukis garis K sama dengan X tambah 2Y pada graf tersebut. Okey, pada graf yang sama, lukis garis lurus yang selari dengan garis itu dan melalui setiap titik pada bucu rantau tersebut. Macam mana tu kan? Okey, dia refer kepada graf ni juga. Okey. Okey, so kita ambil fungsi objektif dia. Fungsi objektif kan tadi K sama dengan AX tambah BY. Ni fungsi objektif dia. Dia dah bagi dah. So kita ambil K sama dengan X tambah 2Y. Dia suruh lukis dekat graf tu. So kita wakilkan K tu apa-apa nombor. Tak kisah apa-apa pun. So kalau contoh ni kita anggap K sama dengan 4. Anggap je. So 4 sama dengan X tambah 2Y. Kita lukis 4 tu kecil sangat. Kecil sangat. Kata kita tak suka 4 tu. Boleh jadi kita ambil, katalah nak 20. Boleh? Letak 20. Okey. So, ni balik. Nampak? X, Y. Katakanlah X kosong. Y adalah, tengok balik. 20 sama dengan kosong tambah 2Y. 20 sama dengan 2Y. 20 bagi 2 sama dengan Y. Y sama dengan 10. So kat sini 10. Koordinat dia 0, 10. Satu lagi Y sama dengan 0. So
20 sama dengan X tambah 2 darab kosong. 20 sama dengan X tambah kosong. Jadi X sama dengan 20. So kat sini X dia 20. So koordinat dia 20, kosong. Dia suruh lukis graf ini dekat graf yang sama. So plot lah dekat graf yang sama. Tapi kalau awak buat dalam buku latihan tu, awak buat semula lah graf ni. Faham? Okey. Jadi koordinat pertama 0, 10. 0, 10 kat sini. 20, 0. 20, 0 di sini. Nampak? Okey, so ambil pembaris, kita gariskan. Nampak? Saya gariskan. Okey. Okey, dah gariskan. Yang ni adalah graf K sama dengan X tambah 2Y. Nampak? Ataupun K tu saya dah gantikan dengan nak nombor dia apa? 20. Nampak? Okey, tak kisah apa-apa kan? Okey. Kemudian, pada graf yang sama, lukis garis lurus selari. Dia suruh lukis garis lurus selari. Awak ambil pembaris, awak tengok macam mana nak selarikan dia menggunakan pembaris awak. Okey, jadi selarikan dia. Ni selari, nampak? Ni selari. Sampai setiap bucu dia mesti selari. Oops. Selari. Yang ni. Setiap bucu dia pun garis selari. Nampak? Okey. Nampak tu setiap bucu yang ni kan? Selarikan dia. Okey. Kemudian, dah buat garisan tu. Okey. B. Cari nilai maksimum. Bagi X tambah 2Y. So nilai maksimum kat mana kat mana bucu yang paling maksimum? Awak tengok kat mana bucu paling maksimum? Yang ni kan? 15 dengan 55 kan? Jadi terus buat. Maksimum dia 15, 5. Jadi K sama dengan X tambah 2Y. K sama dengan X dia berapa? 15 tambah 2Y dia 55. So kita dapat K dia adalah 125. Nampak? Okay, so kita cari pula nilai minimum. Nilai minimum, titik yang paling minimum. Titik paling minimum adalah yang bawah sekali tu. 15, 8. Jadi K sama dengan X tambah 2Y. Masukkan nilai K sama dengan X dia 15 tambah Y dia adalah 8. So dapat 31. Jadi nilai maksimum adalah 125. Ni nilai maksimum. Yang ni nilai minimum. Okey, jelas? Okey. Sekarang habis contoh, kita akan pergi ke latihan kendiri 7.1. Okey, dalam latihan kendiri 7.1, okey, awak boleh buat dengan graf dia. Bina gambaran secara grafik. So, kita buat sesama. A. 2Y tolak 3X lebih besar daripada 12. Cuk kata tinggalkan Y kat depan. 2Y lebih besar daripada 12 tambah 3X. Okey, kemudian buat apa? Yes, kotak. Terus buat kotak. 1X, 1Y. So, X kosong. Y kosong, letak siap-siap, senang. Okey, kita mula pengiraan. 2Y sama dengan 12 tambah 3X. Situasi pertama kalau X kosong. 2Y sama dengan 12 tambah 3 darab kosong. So, 2Y sama dengan 12.
Y sama dengan 6. 3 darab kosong kosong kan? Siapa yang tak tahu empuk kepala orang. Okey, so dapat 6. So koordinat dia adalah 0, 6. Nampak? Okey, next. Satu lagi. 2Y sama dengan 12X tambah 3. 12 tambah 3X. Silap. Okey. So, Y kosong. Kosong sama dengan 12 tambah 3X. 2 darab kosong, kosong. Tak perlu tulis pun tak apa. Okey. So, kat sini dapat 12. Negatif 12 sama dengan 3X. X sama dengan negatif 4. So, koordinat dia negatif 4, 0. So, negatif 4 kat sini. Lakar graf mesti ada paksi apa? Paksi X dan paksi Y. Paksi X dan Y. Skala ikut awak. Kalau muat, muat. Kalau tak muat, awak kecilkan skala dia. So, sini paksi X, sini paksi Y. Koordinat untuk skala 1, 2. Kat sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 1, negatif 2. Okey, kita tengok 0, 6. Kat mana 0, 6? 0, 6. Nampak? Garis lurus je. Negatif 4, 0. Mana negatif 4? Sini. Negatif 4, 0. So, 2 titik. Boleh buat satu garis lurus. Kena dua-dua titik. Sebab dia kata garis lebih besar atau sama. Betul lah ni. So, namakan dia punya graf dia 2Y sama dengan 12 tambah 3X. Okey, kat mana kawasan yang perlu dilorekkan? Lebih besar bermaksud di kawasan atas. Nampak warna kan lah kawasan atas ni. Okey. Okey, kita pergi soalan 1B. Okey, bina secara grafik sama juga. So, step dia sama juga. 6X tolak Y lebih besar daripada 12. Negatif Y lebih besar daripada 12 tolak 6X. Sebab Y dia negatif, kita positifkan. Y, simbol berubah. Nampak? Negatif 12 tambah 6X. Okey, boleh susun. Y kurang atau sama dengan 6X tolak 12. Okey. Seperti biasa, kotak 1X, 1Y. 0, 0. Nampak? So, testkan 1, 1Y. Y sama dengan 6X tolak 12. Y sama dengan X dia 0. 6 darab 0 tolak 12. Jadi, Y sama dengan 6 darab 0, 0. Negatif 12. Jadi, Y dia negatif 12. Koordinat dia 0, negatif 12. Catat. Okey, satu lagi. Y sama dengan 6X tolak 12. Y dia 0. 6X tolak 12. 6X sama dengan 12. X sama dengan 12. Bagi 6 kita dapat 2. So, koordinat dia 2, 0. So, kat sini kita boleh lakar graf. Buat paksi X dan paksi Y. So, kat sini paksi Y, paksi X. Kat sini X, Y. Okey, dia punya skala. Cikgu buat 2, 4, 6, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Boleh je. Okey, so negatif 2, negatif 4, negatif 6. Negatif 8. Negatif 10, negatif 12. Okey, nampak? Negatif pula kat atas tu. Positif yang kat atas. Okey. Bawah yang negatif. So, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10, negatif 12. So, kita tengok titik dia. 0, negatif 12 kat mana? 0, paksi X. Sini.
negatif 12 kat sini. So sinilah titik dia. 2 kosong. Ni 2 tadi kan. Okey. 2 kosong. 2 kosong dekat sini. Nampak? So ambil pembaris. Susah nak bagi lurus. Okey, tu garisan dia. Okey. So garisan ni kita namakan sebagai Y sama dengan 6X tolak 12. Okey, tengok simbol dia kurang daripada. Bila kurang daripada bermaksud dia belah mana? Belah bawah. So belah bawah kat mana? Sini. Nampak? Lorek lah. Okey? Okey, kita tengok soalan C. Y tambah 7X tolak 49 kurang daripada 0. So buat je. Y kurang daripada negatif 49 tolak 7X. So buat macam gini. 1X, 1Y, 0, 0. Nampak? So Y sama dengan 49 tolak 7X 0. Letak je. So Y sama dengan 49. Koordinat dia 0, 49. Dah dapat. Okey, satu lagi adalah Y sama dengan 49 tolak 7X. Y kosong 49 tolak 7X. So kita dapat 7X sama dengan 49. X sama dengan 49 bahagi 7. X sama dengan 7. So kat sini 7. Koordinat dia adalah 7, 0. So paksi Y dan X. Okey, paksi Y dan X. Sini paksi X dan paksi Y. Skala dia sifir 7 tu kan. So 7, 14 boleh je. 21. So negatif 7, negatif 14. Janji dia sama. Nanti 21 seragam 7, 14, 21, 28. Berapa apa? 35 lepas 35 42 lepas 42 49. So kat sini pun sama. Negatif 7, negatif 14. So kat sini plotkan 0, 49 kat sini. Nampak? 7, 0 di sini. Ambil pembaris. Kita gariskan ini. Awak garis biar lebih sikit kedua-dua titik supaya senang. Okey, yang ni adalah graf awak. So graf ni kita namakan sebagai Y sama dengan 49 tolak 7X. So Y kurang daripada, nampak tak sini? Kurang daripada. So dia bahagian mana? Dia bahagian bawah ke atas kalau kurang? Yes, dia bahagian bawah. So lorekkan bahagian bawah. Nampak? Okey. Kita tengok nombor 2. Tuliskan model matematik berdasarkan situasi berikut. Model matematik. Okey. Sebuah syarikat pengeluar kereta menghasilkan dua jenis kereta iaitu, catat. Kereta M dan kereta N. Pada hari tertentu, syarikat tersebut menghasilkan X unit kereta M. So X untuk M. Y unit kereta N, Y. Yang ni unit bilangan kereta. Kita tak tahu berapa. X dan Y sahaja. Okey, A. Bilangan unit kereta N yang dihasilkan adalah N. Yang dihasilkan tidak lebih daripada N apa? N, unit N. Y kan? Okey, Y. So, Y. Yang dihasilkan adalah tidak lebih daripada. Bila tidak lebih daripada, kurang atau sama dengan 3 kali bilangan
3 kali lah bilangan unit kereta M. 3 kali X. Nampak? So, dia punya tu Y kurang atau sama dengan 3X. Baca ayat dan letak simbol dia. Okey, faham? Okey, B. Jumlah kereta, jumlah bermaksud hasil tambah. Yang dihasilkan adalah selebih-lebihnya. Bila selebih-lebihnya, paling tinggi 80. Bila paling tinggi 80, dia mesti kurang atau sama dengan 80. Jadi, jumlah hasil tambah. Hasil tambah apa? X dengan Y. Nampak? Selebih-lebihnya. Okey, selebih-lebihnya. Selebih paling tinggi 80. Maksudnya dia mesti kurang atau sama dengan 80. Okey, untuk C. Bilangan unit kereta N. Bilangan unit kereta N bermaksud Y. Yang dihasilkan adalah sekurang-kurangnya. Paling sikit. Sekurang-kurangnya. Paling sikit. So, lebih atau sama dengan 10. Jadi, Y lebih atau sama dengan 10. Perkataan keywords tu awak kena ingat. Sekurang-kurangnya. Paling sikit 10 unit. Maksudnya dia mesti lebih atau sama dengan 10 unit. Nampak tak? Okey. Next. Nombor 3. Teliti situasi di bawah. Kemudian jawab soalan yang berikut. Zin Tian ingin menanam pokok pisang. Okey, apa ayat dia? Keluarkan. Okey, nampak pokok pisang. So, tulis pisang. Pokok pisang dan pokok betik. Tulis je macam ni. Okey, di atas sebidang tanah seluas 80 hektar. Okey. Luas tanah 80 hektar. Beliau mempunyai 360 orang pekerja. So, dia ada 360 orang pekerja. Dengan modal sekurang-kurangnya 24,000. Modal dia RM 24,000. Okey, nampak? Beliau menggunakan X hektar tanah untuk menanam pisang. So, pisang X hektar tanah. Okey, berapa hektar tak tahu, X je. Okey, Y hektar tanah untuk betik. Setiap hektar tanah pokok pisang akan diselia dengan ni pekerja. Setiap hektar ladang pokok pisang akan diselia dengan 3 orang pekerja. So, 3 orang pekerja, 6 orang pekerja akan menyelia pokok betik. Tulis je. Okey. Kos perbelanjaan untuk sehektar pokok pisang, tulis kos adalah 800 sehektar dan sehektar pokok betik adalah 300. Okey. So, A. Kenal pasti kekangan yang terdapat dalam masalah di atas. So, kekangan dia apa? Ini dia. Luas tanah 80 hektar. Ada 360 orang pekerja. Modal 24,000. Yang ni kekangan dia. Okey, B. Tulis model matematik yang berkaitan dengan masalah di atas. Yang ni masalah. Okey. So, model matematik dia. Yang pertama, kaitkan dengan kekangan dia. Luas tanah 80 hektar. Luas tanah. So, X tambah Y kurang atau sama dengan 80. Pokok pisang dengan pokok betik, ladang dia mesti kurang atau sama dengan 80. Tambah dua-dua kan. Luas tanah semua kan. Okey. Untuk kedua, 360 orang pekerja. 360 orang pekerja, 3 pekerja untuk sehektar pokok pisang. So, 3X tambah 6Y kurang atau sama dengan 360. Okey, last one. Modal dia sekurang-kurangnya dikatakan 24,000. Okey, so modal dia sekurang-kurangnya 24,000. Modal kos dia 800 mesti darab dengan berapa hektar tanah? 800X tambah 600 pula 300 lah. 300 kos dia. Okey, ni 300.
300Y mesti lebih atau sama dengan 24,000. Tengok ayat dia, sekurang-kurangnya. Nampak? Okey, so dah ada model matematik. Wakilkan setiap model matematik berikut dengan secara grafik. Maksudnya kita kena lukis graf satu-satu-satu. Okey, so sekarang kita lukis graf untuk model yang pertama. Okey, untuk model yang pertama, X tambah Y kurang daripada 80. Buat Y kurang daripada 80 tolak X. Jadi buat apa? Kotak. Sama step dia kan? X, Y. So, kosong, kosong. Kalau X, Y sama dengan 80 tolak X. Kalau X kosong, Y sama dengan 80 tolak kosong. Y sama dengan 80. Jadi, koordinat dia 0, 80. So, sini 80. Nampak? Okay, yang kedua. Y sama dengan 80 tolak X. Kalau Y kosong, 80 tolak X. X sama dengan 80 juga. So, koordinat dia 80. Kosong. So, ambil graf paksi X dan paksi Y. Sini cikgu buat. Okey. Paksi X dan paksi Y. So, cikgu buat 20, 40, 60, 80. So, negatif 20, negatif 40. 20, 40, 60. Skala mesti seragam. So, negatif 20, negatif 40. Dan kita plot graf. Okay, plot graf. 0, 80. Kosong di sini. 80, kosong di sini. Nampak? Okay, so ambil pembaris. Okay, ni garis putus-putus ke garis solid line? Solid line sebab dia lebih besar atau sama dengan. So, bila dia kata kurang, bermaksud lorekkan di bahagian atas ke bawah? Bagus, di bahagian bawah. Okay, jelas? Okay, kita tengok kepada kekangan yang kedua. Model matematik yang kedua. Apa model matematik yang kedua? Apa tadi? Okey, yang kedua 3x tambah 6y kurang daripada 360. Awak kena buat satu-satu tau. Okey? So, kat sini boleh permudahkan, boleh kan? X tambah bagi 3, 2y kurang daripada 120. Okey? So, kat sini 2y kurang daripada 120 tolak X. Buat apa? Yes, pandai buat kotak. Tak nak permudah pun tak apa. Tak ada masalah. So, X, Y. 0, 0. Okay, so buat. 2y sama dengan 120 tolak X. 2y sama dengan 120 tolak 0. Y sama dengan 60. 120 bagi 2, 60. So, yang kedua. 2y sama dengan 120 tolak X. Y sama dengan y dia kosong kan. Okey. 2 darab kosong sama dengan 120 tolak X. X sama dengan 120. Okey, so kat sini kita dapat dah koordinat 0, 60. Satu lagi 120 kosong. Buat paksi macam biasa. Okay, skala suka hati janji seragam. So, sini paksi X, sini paksi Y. So, cikgu nak buat 60 lah. 0, 60, 120. Okay, kat sini 60, 120. Macam itulah. Kalau buat macam ni jadi kecil lah kan. Okay, 0, 60 plotkan. Ini 060. 120 kosong kat sini. So, ambil pembaris. Okey, biar tepat cikgu tak boleh nak tepatkan. Okey, garisan ni kita namakan sebagai Y. 2y kurang sama dengan 120 tolak X. Jadi, kat sini kurang. Bila kurang, dia bahagian mana? Yes, dia bahagian bawah. Nampak?
Okey, selesai kekangan kedua. Kita pergi kepada kekangan ketiga. Okey, untuk kekangan ketiga, 800x tambah 300y lebih atau sama dengan 24,000. So, permudahkanlah, senang. Nak permudahkan macam mana? Okey, ni ada buang 2 kosong, buang 2 kosong, buang 2 kosong. Kita dapat 8x tambah 3y lebih besar daripada 240. Boleh bahagi dengan berapa? 3. Tak boleh. Cukup lah. Itu je. Okey, so kat sini je. Jadi 3y lebih besar daripada 240 tolak 8x. Buat apa? Kotak ajaib. X, y. Kosong, kosong. Senang macam itu kan. Okey, so 3y sama dengan 240 tolak 8 darab kosong x kosong. So 240 bahagi 3. Y dapat 80. So y 80. Nampak? Okey, yang kedua, 3y sama dengan 240 tolak 8x. Y kosong sama dengan 240 tolak 8x. 8x sama dengan 240. X sama dengan 240 bagi 8. 30. So, ada dua koordinat. Satu koordinat 30, kosong. Satu lagi koordinat 0, 80. Okey, kita buat graf paksi XY. Labelkan 1x, 1y. Untuk paksi X, cikgu nak buat 10, 20, 30. Untuk paksi Y, cikgu nak buat 20, 40, 60, 80, 100. Kat sini negatif 20, negatif 40. Okey. So, kita plotkan dia punya titik 0,80. 0,80 di sini. 30 kosong di sini. Okey, ambil pembaris. Gariskan. Oops. Okey, kalau boleh buat lebihkan sikit supaya nampaklah kan. Okey, next. Okey, tengok dia punya ni lebih besar. Bila lebih besar bahagian mana kelas? Okey, bahagian atas. Okey, selesai nombor 3. Okey, kita pergi ke soalan terakhir nombor 4. Okey, menggunakan satu nilai K yang bersesuaian. Okey, nilai K ni apa? Yes, fungsi objektif. So, A, K sama dengan X tambah 2Y. Okey, K tu boleh letak je apa-apa nombor. So, katakanlah cikgu nak K tu sama dengan 20. So, 20 sama dengan X tambah 2Y. Kita kena buat satu graf kan. Lukis garisan pada graf tersebut. So, X, Y, macam biasa, 0, 0. Okey. So, kat sini 20 sama dengan 0 tambah 2Y. 20 bagi 2 sama dengan Y. Y sama dengan 10. Okey, satu lagi. 20 sama dengan X tambah 2 darab 0. 20 sama dengan X. So, X 2. 20 X tu. So, koordinat dia 20, 0. Okey. So, kat sini kita tahu 20, 0 di sini. Plot dekat graf yang sama. Jadi awak kena lukis graf ni. Okey, satu lagi 0, 10. 0, 10 di sini. Nampak? So, line dia akan jadi macam ni. Okey, nampak situ. Okey, lukis satu garis lurus yang selari pada setiap bucu pada rantau. So, bucu. Ni bucu. Ni sama selari tau. Bucu. Ni selari. Okey.
So dah lukis. Okey, C. Cari nilai maksimum dan minimum. So C nilai maksimum. Mana titik yang paling maksimum? Titik paling maksimum adalah 0, 0, 30 kan. Jadi K sama dengan X tambah 2Y. K sama dengan X dia 0 tambah 2Y. 2 dia adalah 30. Masukkan dalam ni. So dapat 60. Nampak? Okey, nilai minimum. Mana titik yang paling minimum? 10, 5 kat sini kan. Okey, so 10, 5. So dapat K sama dengan X tambah 2Y. K sama dengan X dia 10 tambah 2Y dia 5. So dapat 20. Okey, selesai. Okey, habis untuk subtopik 1 lah untuk tajuk ni. Latih kendiri 7.1. Kita sambung nanti latihan formatif 7.1. Okey.